Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimat dah? Tak ada. Kalau tak ada tak mau sebut depa lah, sebut muslimin sudah lah. Hadis pada malam ini dengan tajuk bersangka buruk terhadap Allah. Ini amat dilarang. Jangan kita bersangka buruk terhadap Allah. Kita kena yakin kalau mai perasaan sedemikian tu iblis lah tu. Dia mana mau tinggal kita? Hang ustaz dengan hang tok guru ke? Hang wakil rakyat dengan dia mai. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Suratul Hijri, surah 15, ayat 39-40. Allah dah bagi laluan dah kat dia. Dan akan ku sesatkan seluruh anak Adam. Kecuali anak Adam yang ikhlas. Yang ikhlas, iblis memang tak boleh nak kelentong kita, tak boleh nak rosakkan amalan-amalan kita. Tak kira siapa dia, penceramah sensasi ke, tok guru alim ke, kalau tak ikhlas balik awal dapat kat iblis. Cuba buka kitab tafsir Arab Saudi, ayat yang saya baca ni pada muka surat 394. Sesiapa yang ikhlas dalam beribadah pada Allah, pertamanya dia selamat daripada tipu daya iblis. Yang kedua, Allah akan kurniakan kepadanya taufik pertolongan. Bila Allah tolong, mudah bagi kita untuk melaksanakan segala perintah Allah. Itu kelebihan ikhlas. Dan ikhlas juga merupakan syarat akan diterima amalan kita sebagai amal soleh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu ditolak. Berdasarkan hadis Muslim ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mensyarahkan syarat diterima amalan kita mesti dua. Pertama ikhlas, yang kedua menepati syarat. Dalam Quran Allah cerita yang dikatakan amal soleh itu ialah amal yang Allah redha. Kita yakin dan percaya Allah akan redha dengan amal-amal yang kita kerjakan selama mana ikhlas dan menepati syarak, menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa an a'mala salihan tardah, surah An-Naml, surah ke-27 ayat 19. Tu dalil yang kata amal soleh tu amal yang Allah redha. Tak faham lagi apa panggil Ustaz Len ajak kan. Aku kan pandai ajak kan, tapi kat 30 tahun Ustaz Zul. Tahun ni genap 30 tahun ni kan. Pi uban tak ada lagi, steady lagi. Ni boleh pi lagi 30 tahun ni insya-Allah. Kan? Tu dia cerita dah. Malam ni an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum kewafatan baginda. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada cerita benda ni. Mungkin sebagai wasiat
pesanan terakhir. Apa dia? Janganlah seseorang dari kamu mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sangka buruk kat Tuhan. Sebab ada hadis lain yang sebut, aku inda zanni abdi bi. Aku mengikut persangkaan hambaku. Kita sangka baik pada Allah, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Sangka buruk, buruklah. Kita tengok sikit. Setiap hamba yang beriman mestilah sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap, meminta, bertawakal dan percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan, sama ada senang ataupun susah. Ini sifat orang-orang beriman. Pertama, kita dianjurkan supaya senantiasa bersangka baik dengan Allah. Kemudian harap pun harap kat dia. Bukan kita bila kata macam tu kita tak boleh minta pertolongan manusia, itu ikhtiar. Tapi harapan kita, pergantungan kita pada Allah. Ikhtiar kena ada. Lepas tu dia kata tawakal. Kena bergantung. Setengah manusia ni tuan-tuan, bila Allah uji dia dengan kesenangan hidup, dia tak bergantung lagi dengan Allah. Dia jadi sombong. Saya kemukakan dalam Quran. Kalau tuan-tuan tengok dalam suratul Lail. Al-Lail ni surah dalam juzuk Amma, kalau boleh tutup ekor belakang ni lah. Sejuk. Tam-tam masjid empat canggih lah ni, no? Dulu hangat lah, tak kira dah. Lah sejuk pula dah. Ni nak buat baru pula. Kemas hampa no. Terima kasih. Cuba tengok dalam suratul Lail. Kita kadang-kadang kita nak jawab, di antaranya kepada puak-puak liberal lah. Siti Qasim tu di antaranya. Dia selalu sebut, apa yang saya buat adalah antara saya dengan Allah. Tuan-tuan tak boleh menentukan sama ada saya ke syurga ataupun sebaliknya. Bang, setuju tak cakap dia? Setuju no? Setuju betul. Tapi kita nak tanya dia lah. Baik. Itu kami tak nafi, cuma nak tanya you. You percaya tak dengan Quran? Saya yakin dia akan jawab Tok Bilal, saya percaya. Baik. Kalau you percaya dengan Quran, Quran dah bagi garis panduan. Jalan menuju syurga dan ke neraka. Dan sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga pun Allah sebut sifat-sifat dia. Kalau ada kat kita, syurga lah. Kalau tak ada, agak-agak boleh masuk syurga. Tak Zul. Contoh saya nak kaitkan. Manusia ni, kalau Allah uji dengan kesenangan hidup, dia tak mau bergantung pada Tuhan. Dia bergantung pada kekuatan yang ada pada dia. Wang ringgit, kedudukan, kuasa. Tuan-tuan selalu dengar ayat tu. Jalan menuju ke syurga ada 3. Ayat ni, Allah turunkan ayat ni dikaitkan dengan sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat bunyi macam mana Pak Ji? Fa amma, sebelum lupa nak tanya tu imam kita bila kita kena? Oh, tu no. Ingat-ingat saya 25 tahun lah. Tu bila kita ni ikut kuliah saya. Sakit kan? Oh, tu no. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ciri-ciri orang nak masuk syurga. Yang dikaitkan dengan sifat Sayyidina Abu Bakar ni ayat dia. Pergi buka kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turun ayat. Maka ada pun orang yang suka memberi. Infak, menafkahkan sebahagian harta benda
demi untuk kebaikan Islam dan umat Islam, justru jangan kedekut. Kenapa dekat dengan Sayyidina Abu Bakar? Sebab Sayyidina Abu Bakar bila Nabi tanya dia, apa lagi yang ada pada engkau? Dia kata, yang tinggal kepadaku Allah dan Rasul. Tu dia. Tanya pada Umar, nisfa mali, separuh lagi hartaku, aku masih ada. Kalah Sayyidina Umar. Sebab dia dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, dermawan dengan Sayyidina Abu Bakar. Tu sifat ahli syurga. Dosa kedekut lah tuan-tuan. Tabung tu duduk berjalan. Jangan duduk buat lena pula. Kan? Lain kali kita cari tabung boleh gerak orang. Agak 10 saat dia tak bagi, keluar tengah. Hoi. Kan? Kita nafkahkan sesuatu di jalan Allah ni tak sia-sia, tak rugi. Percayalah. Kita kena sangka baik dengan Allah, sebab Allah bagi jaminan. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Surah Saba, surah ke-34 ayat 39. Dan apa sesuatu yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah akan memberi ganti, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan jangan duk tanya pula, ustaz dah lagi masuk tabung. Aku main-main tadi aku masuk dah tu, tabung mesti tu. Kotlah duk hampa duk ingat ustaz sembang kemai, dia pun tak mai. Kalau benda kita tak mai, lebih baik saya cakaplah ustaz-ustaz. Pasal apa? Allah cela. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Saf surah ke-61 ayat 2 dan 3. Ni jenis Allah cela orang pandai cakap tapi dia sendiri tak buat. So orang buat baik dia tak buat. Insya-Allah saya sebut apa yang saya buat. Walaupun tak banyak kita buat. Allah bagi jaminan. Kamu belanja di jalan aku bagi ganti. Kita dengar hadis Bukhari pula. Setiap pagi rumah kita dimasuki oleh 2 malaikat. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak cikgu, jam kita. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kau berilah ganti terhadap apa yang dia belanja di jalan engkau. Tu malaikat berdoa. Malaikat yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafan. Yang seorang lagi, malaikat ini minta, ya Allah, kau binasakan harta tuan rumah yang kedekut ke hidung masih ni. Kalau dengar Abang Latif, meneru orang derma. Sebab tu dalam Islam anjuran bersedekah ialah sedekah selepas subuh. Ni dah dalil. Sama ada tuan-tuan semayang di masjid ke surau di rumah, selepas subuh sedekah walaupun RM1, walaupun sekupang. Kalau di rumah, kita beli tabung. Tak dulu. Boleh? Amal ni sedekah selepas subuh. Tak bankrupt kan? Itu Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat yang mana mereka merasakan mereka dah terlalu lama memperjuangkan agama Islam dengan Nabi. Mereka tak mau turut serta ke medan perang. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah pada ayat 195. Tuhan sebut tu. Dan hendaklah kamu membelanjakan harta kamu di jalan Allah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Orang yang tak mau berjuang, sama ada dengan nyawa atau dengan tenaga atau dengan harta, golongan ni cukup rugi. Infak ni, nafkah ni tak semesti duit ringgit. Kena tengok ayat lain, At-Taghabun surah ke-64 ayat 16. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan sesiapa yang tidak bakhil dengan dirinya, tak bakhil dengan nyawa dia,
Kalau Islam minta berjuang, dia turun ke medan perang, atau tidak bakhil dengan tenaga dia, dengan masa dia, dengan harta dia, mereka lah golongan yang beruntung. Nah, boleh. Kalaulah umat Islam di Malaysia ni ada berapa belas juta, 18 juta ke, sehari RM1, kalau aku siap lama dah. Kita tak usahlah harap kata 18 juta tu nak bagi separuh sudah. Tiap-tiap hari boleh buat bangunan. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Hak tak angguk tu jenis kedua kutik dua masin tu. Tak apalah kalau orang nak kata riak pun terpulang. Saya ni amal sedekah sejak tahun 1982 sampai hari ni dengan izin Allah. Tahun 1982 ketika saya jumpa kelebihan sedekah dalam kitab Jawi. Kan? Bawa nama kitab tu tak ingat. Sejak tu saya amal sampai hari ni. Kadang-kadang sedekah saya tu advance pula. Kod esok tu lupa bagi saya siap untuk esok. Kadang-kadang saya bagi untuk sebulan. Niat. Kita amalan kita innamal a'malu binniat. Tergantung pada niat. Dan untuk sebulan ni kod-kod lah. Tu Tuhan bagi tengok. Steady lagi. 66. Abang berapa mak? 69. Janggut semua putih tu. Jaga sikit. 66 steady. Suara lantang. Bila nak pergi khutbah tu? Kita dah jadi kerajaan dah ni. Mereka kata mereka ada 129 kerusi. Siapa curi kerusi mereka? Tinggal 109. Kita pula 111. Satu sebelah tu, seorang tu tak hadir. Seorang tu timbalan speaker. Jadi dia tak boleh mengundi lah. Faham tak? Bagi saya, bubar parlimen, kita buat pilihan raya ke-15. Don tak usah bubar. Negeri-negeri tak usah bubar. Kita konsentrate, fokus parlimen saja. Kita nak tengok siapa yang rakyat nak pilih. Tujuh tak tuan-tuan? Tak angguk ni pokok dia tu. Aku kira macam tu kan? Tu cerita dia. Tengok depa ruyuh rendah tu macam budak-budak tadika. Dejel dia pokok ni. Tu kira perkataan elok kan dejel tu kan. Tembang kemas kita ada kerusi. Kerusi ni tak payah berebut. Pi kedai perabot beli seorang satu. Tu berebut buat apa? Anak-anak opal 10 beli 10. Datang mai hari ni baru nampak tu dia 111 berbanding dengan 109. Sebuah kerajaan yang tidak teguh dan kukuh. Nah, pasal apa? Dalam soal nak lantik speaker baru. Kan? Tak tahulah lepas ni dia apa nak buat usul apa pula kan? Kan? Usul undi tak percaya ke apa kan? Tapi kalau berdasarkan 111, 109 makna tepatlah pilihan yang di Pertuan Agong, sebab yang di Pertuan Agong dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 43.2/A. Yang di Pertuan Agong dia boleh pilih seorang ahli Dewan Rakyat yang pada pandangannya boleh mendapat sokongan ahli Dewan itu. Jadi dia dah buat temu duga, tanya-tanya, kebanyakan setuju Muhyiddin Yassin. Jadi bagi kita, sahlah kerajaan ni. Kan? Walaupun mereka awal 118 kan? Kan? Alhamdulillah 118 kan? 117. Lah tinggal 111 kan? Tak apalah, apa-apa kita serah kat mereka. Kita saja kena tunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Jangan tersilap langkah tuan-tuan. Saya ingin ulangi. Orang kafir ni macam mana pun tak boleh dipercayai. Walaupun yang berkawan dengan kita. Tetapi kita berkawan dengan kafir ni atas dasar kalau dia tak ganggu agama kita. Mumtahanah surah 60 ayat 8. Kalau dia ganggu, dia cabar agama kita, dia menentang agama kita, Mumtahanah ayat 9 tak boleh buat kawan. Kena faham lah. Depa kata tok-tok lebay ni pandai cari dalil no, nak pelepah diri. Pala bapa hampa pandai cari dalil. Weh, agama kita, Al-Quran ni unik. Al-Quran diajak semua.
Sifat orang bukan Islam yang kita boleh berkawan. Tak boleh berkawan bukan kita cari alasan, cari hujah nak lepas diri dah. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 89. Ma farratna fil kitab min syai. Surah ke-6 Al-An'am ayat 38. Kedua-dua ayat ni habaq kat kita Quran ni semua ada. Kita tak rajin baca Quran tak tengok makna. Tu duk kata Tok Lebay, rupanya Tok Lebay hebat je dalam parlimen hari ni tu. Jawab kau-kaunya tu. Lawyer kenang lawyer baru syok. Kan? Menteri Undang-Undang jawab dekat apa Gobin Diosing. Kan? Kata terkedu dia. Kan? Hampa ingat Taqiyuddin tu koman. Dia bekas magistrate hakim di Kota Baru. Yang kedua saja nak abang hampa lah, hampa jangan duk layak buruk kat dia. Dia guru Tomoy tau. Hampa try pergi tengok kalau nak kena penerajang. Sabit saya tengok dia badan tough. Saya boleh scan orang tadi jangan main-main. Tengok dia ni nampak kemas, rupanya baru kita tahu guru Tomoy. Takat abang apa Latif dia kes macam tu ya. Tak payah dia, aku pun boleh. Kai-kai aku jatuh. Jawab sampel tu. Menteri apa yang lagi seorang tu, Takiri. Ustaz Khairuddin pun. Orang puji jawapan dia. Ustaz tu. Tapi saya tak heran. Dia memang terlibat lama dah dalam bidang perniagaan. Tok Saduk Plekeh lah, Tok Lebaynya lah. Macam hampa tu pandai. Hampa memang pandai apa? Pandai kencing. Dia tak Pak Di? Nasib baik mengangguk. Tak mengangguk, PH lalu. Aku clear Perikatan Nasional. Kita baca ayat Quran. Dalam suratul Anfal. Surah ke-8 ayat 73. Peringatan lah. Tuan-tuan kena kempen. Jangan bagi orang kafir kuasai kita. Kalau berlaku PR15 ni, pilihlah Perikatan Nasional. Kan? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 73. Dan orang-orang kafir kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Makna orang kafir ni abang saling bantu-membantu, tolong menolong. Sekiranya kamu orang Islam tidak berbuat sebagaimana mereka amal, orang bukan Islam amal, saling bantu-membantu kita, bercakaran sesama sendiri, kamu akan berhadapan dengan fitnah dan kerosakan yang besar. Maksudnya ketika itu orang kafir akan menguasai orang Islam. Tonton tengok 22 bulan. Walaupun dia tak kuasai parlimen sepenuh 42 kerusi. Tapi siapa yang jadi kingmaker? Siapa yang membuat keputusan? Dia kucai, dia kacau tabung haji habis. Dia nak musnahkan ekonomi umat Islam. Nang boti nang kui boti kui. Faham tu? Haram jadahnya kapiak. Kan? Itu cerita dia. Ni pasal lama tak main, takut 4 karat. Aku insya-Allah tak karat hari-hari duk hentam depa. Kan? Tu cerita dia tuan-tuan. Tak percaya. Ada Melayu pengkhianat ni lah. Melayu pengkhianat, tengok surah An-Nisa, surah keempat, ayat 145. Ciri-ciri dah macam mana Ustaz Zul. Sebab tu anda makan sebut. Ustaz ni cakap insya-Allah Quran hadis. Tu aku pelik awak lepas tak lantik aku jadi menteri agama no. Keluar fatwa perang saja. Syahid. Kan? Hampa nak tikai kau boleh tunjuk kitab. Kan? Tu cerita dia. Sebab tu mai kita contohi Saidina Abu Bakar. Dia suka infak sampai habis harta dia. Ni sampai berapa ni SOP ni? Masuk isyak berhenti kan? Tok Imam, masuk isyak berhenti kan? Tak sampai sejam kan? Tak apa, bayaran sama ya. Bayaran yang duk korang. Itu satu kezaliman pada ustaz. Dah lah 3 bulan. Tak Zul aku sekepiang tak masuk. Berhenti lah.
Apa tak apa jugalah jadi imam ada hilang. Nah, kesian tuan-tuan. Setengah ustaz tu sampai menyaga macam-macam. Saya tu syukurlah ada juga apa sumber-sumber rezeki yang lain, kan. Tapi memang saya terasa lah sebab perbelanjaan rumah saya besar. Tiba-tiba jadi macam ni tuan-tuan, jam habis. Kan? Saya bil saja, bil api ayak kalipun 1,500. Tak makan lagi. Baru yang tu bil-bil utilities. Kan? Tak makan lagi, tu lain lagi. Nak pergi makan kucing. Kucing peruntukan sebulan 500. Beruk mak ye pun aku pergi makan. Dah aku kawan dengan beruk mak ye sampai depa kenal aku. Oh, beli roti gardenia. Ustaz, kali beli RM10 bagi depa makan. Anak kecil-kecil saya koyak sikit-sikit. Mak tu bagi sekeping lah. Yang syok duduk tiap pokok saya lempak. Tangkap macam goalkeeper. Aku tahan betul-betul beruk mak ye. Sampai depa kenal kereta-kereta tuan-tuan. Dah kita duduk berkawan depa hari-hari. Saya U-turn kereta, saya buka cermin, saya kuak tangan, dia lari lah ikut kereta. Saya akan bagi makan satu tempat yang biasa tu lah. Nah, kena 3 bulan. Banyak ustaz jalan kengkang. Aku nasib baik tak ada hutang. Kalau rumah hutang, kereta hutang, jam. Kan? Ni ada kereta baru pun yang terkejut pula ustaz lah. Dalam celah-celah macam tu dapat pula kereta sebiji. Orang kaya Selangor bagi. Dia tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa, bagi kat aku dah. Saya buang seat belakang Nazar tu. Bubuh produk-produk. Macam-macam. Lepas ni kita nak menjaga lah pula. Kok-kok dia jadi COVID lagi, aku menjaga terus ya. Pergi pasar malam. Apa ceramah aku pasar malam. Itu cerita dia. Mari kita tiru. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sifat beliau yang kedua, wattaqwa, bertakwa. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna. Beliau membenarkan Al-Quran, membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kita tanya Siti Qasim, hang ada tak sifat-sifat? Bila Nabi bagi tahu aku mendapat wahyu supaya berhijrah ke Madinah, siapa yang akan menemani aku? Sayyidina Abu Bakar tak ragu. Aku. Tu dia. Sampai Allah rakamkan kisah Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini idh huma fil ghari, ketika kedua-dua mereka di dalam gua. Ni Abu Bakar. Sebaliknya, kita nak abad kat Siti Kasim, hak nak masuk neraka ni pun ada juga sifat. Wa amma man bakhil. Pertama, kedekut. Ada hadis saya dengar Ustaz Syamsuri Haji Ahmad dalam kaset dan saya ingat sampailah. Al-bakhil la yadkhulul jannah. Orang kedekut tak akan masuk syurga. Ini ayat Quran. Wa amma man bakhil. Dan adapun orang yang bakhil. Kemudian yang keduanya wastaghna. Ini yang saya kata, tu yang dia tak bertawakal pada Allah. Dia merasa diri dia serba cukup. Aku ada duit, aku harta banyak, melimpah ruah, nah, aku ada kuasa. Aku nak bergantung kat siapa? Bergantung pada kebolehannya ada, ilmu yang ada, itu syirik. Ingat, pergantungan selain pada Allah adalah pergantungan yang lemah. Mana dari Quran? Dia boleh bawa pada syirik. Dari Quran Al-Ankabut surah ke-29 ayat 41. Mathalul ladzina takhadu dinahum. Minta maaf. Mathalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabus law kanu ya'lamun. Tu dalil dia. Sebab tu dia kata di sini orang beriman ni sikapnya dia bertawakal kepada Allah. Walaupun dia kaya-kaya, harta melimpah ruah, duit banyak, tapi dia tetap bergantung kepada Allah. Sebab apa? Pergantungan selain daripada Allah umpama labah-labah buat rumah dia. Tu ayat saya baca tu, rumah labah-labah lah. Rumah labah-labah mana? Kukuh. Kalau anak nyamuk bang, lalu tu bolehlah sangkut dekat dia punya apa? Sarang tu.
Tapi kalau cicak lalu, pecah dah rumah dah. Dengan dia lari, cicak nak minta ke darah dia. Itu Allah buat perumpamaan cukup hebat. Pergantungan selain pada Allah, pergantungan yang tidak teguh, tidak kukuh. Faham adik? Dek, hak jubah putih sebelum ni tak pernah tengok pun. Baru balik dari mana? India ke apa? Aku kenal siapa yang ikut kuliah aku. Kan? Tu, ni dia ajak kita ni. Nah, kita duit banyak ke, kuasa hebat ke, jawatan tinggi ke, harta melimpah ruah ke, pergantungan kita bukan kepada benda tu, semua lemah. Contoh, ada orang kaya raya, duit 100 juta, ciak beliau Abang Latif. Tahu ciak beliau, makan tak habis. Abang Latif, bukau ciak, makan tak cukup. Masuk ngaku lah 3 bulan tu. Saya nak buat contoh dengan dalil Quran. Gelak-gelak juga. Kita cakap Quran hadis, bukan cerai punya kaki. Tu aku doakan, bila TV 3 suku nak panggil aku tau. Dah jadi kerajaan pun tak boleh keluar ni. Pelang bapak ni. Kan? Nak tunggu sampai bila baru nak boleh keluar TV. Kita nak cakap tentang akidah ni. Nah, kita 20 ibadah akidah tak jaga. Adik, duit banyak pun ada masa Allah nak uji. Duit, kesenangan itu tak memberi manfaat. Percaya adik? Percaya? Bagi dari Quran. Hanya duk sembang kemai. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 205-207. Afara'aita Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumattaqu. Dia sangkut sat. Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tu dalil dia. Cuba tuan-tuan tengok, ada orang kaya sakit masuk ICU, duit 100 juta. Dalam bilik ICU dia makan apa? Dia ada makan tom yam, ada makan teh tarik. Nah, doktor bubuh ni Ustaz Zul. Kan? Orang miskin pun benda macam tu, kaya pun. Itulah bukti duit bukan tempat pergantungan kita. Faham? Patutnya dia boleh bagi arahan pada doktor, saya jadi apa pun kat saya, tengah hari saya nak makan nasi berani. Hang korek belah macam mana pun. Doktor bagi ayat sejuk ya. Faham? Tu dalil. Jangan bergantung kepada kebolehan yang ada, ilmu pengetahuan yang kita miliki, harta yang melimpah ruah. Ada masa ketika harta tidak memberi manfaat. Ini dalil dia. Tawakal hanya kepada Allah. Pak dah. Lagi dia kata, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan yang benar, yang baik. Meragui Al-Quran, tak mau ikut hadis. Semua ni fasanu yassiruhu lil usra. Sifat-sifat seperti ini akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka. Nak masuk syurga, ikut yang 3 pertama tadi. Suka infak. Nah, yang keduanya ialah bertakwa. Yang ketiga, membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita kalau habak kat Siti Kasir, aku bawa modal ni, tengok dia nak jawab ke mana. Cakap pandai. Ini di antara saya dengan Tuhan. Ustaz tak boleh nak tentukan. Memang saya tak tentukan. Yang ni ketentuan Allah. Allah bagi garis panduan. Ahli syurga wa hadainahun najdain. Al-Balad ayat 10. Aku jadikan 2 jalan. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Hana ikut mana? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Surah Al-Insan surah ke-76 ayat 3. Jalan syukur, jalan kufur. Nak ikut yang mana? Allah dah bentang. Ikut jalan kufur. Takkan masuk syurga. Ingat pak hamnya syurga lah. Kata Kak Siti Kasim. Dia janda. Siapa berkenan boleh buat permohonan. Aku jangan kata aku nak buat permohonan. Bagi free pun aku tak kelapak. Abang Latif macam berkenan. Tu kuliah aku. Hampa nak era. Hampa 25 tahun dah tau di masjid ni. Dengan masjid sana. Lepas tu dah sembang kemas lah. Cerita dia. Ni.
Dia ajak kita. Bertawakal dan percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala memang cakap mudah, tapi nak laksana belum tentu lagi. Kalau Allah takdirlah sesuatu yang buruk terhadap saya, adakah saya boleh menerima? Itu yang kita bimbang. Nah, dengar ceramah kemah no, Quran hadis perau. Allah uji cerai. Nauzubillah. Nah. Dan percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan, sama ada senang ataupun susah. Sebab tu tuan-tuan, masa kita senang, masa kita susah, jangan lupakan Tuhan. Ni peringatan Allah, fazkuruni azkurkum. Al-Baqarah 152. Buka kitab tafsir Arab Saudi, ayat ni muka surat 38. Siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Apa maksud? Allah akan melimpahkan rahmat dan keampunannya kepada hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada dia. Ingat pada Allah macam-macam cara. Lisan, hati, anggota badan. Ataupun kita berzikir, Allah, Allah, Allah. Boleh? Bid'ah. Ada pula ustaz mana tu, alim bidang hadis. Alim, PhD, permanent head damage. Faham, tak faham sudah. Aku nak tanya ustaz tu, hang tak jumpa ke hadis Muslim? Hadis Imam Muslim. Tak pergi saya bawa Quran, saya bukan nak baca hadis lah. Kita kek dengan Quran. Kan? Pak Haji Zainal, Nabi bersabda hadis Muslim, la taqumus sa'atu, tak akan berlaku kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, sehingga tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang menyebut Allah, Allah. Dari Quran Al-Isra 110, surah Al-Anfal ayat 45, wa dzakarullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, moga-moga kamu beruntung. Bilal Ar-Rabah ketika dia diseksa di tengah panas, letak batu pula atas badan dia katanya. Dia sebut apa abang? Ahad, ahad, ahad. Salah ha? Qul huwallahu ahad. Allah tu ayat Quran tau, alif lam lam ha. Awak dia kemas tengah mana? Siapa iktiraf dia ulama hadis? Siapa iktiraf dia? Umur pun tak sampai 40 lagi dah. Agak hebat dah nak pergi berdebat dengan Haji Hadi Awang. Siapa dia tahu kau tu? Tak apa kenal Hadi Awang. Hang tu siapa nak pergi sembang bab politik, hang tak mengaji bidang tu. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kita nak bagi satu tugas, cuba tengok dah terbukti takat hari ni. Bila depa lantik Datuk Taqiyuddin sebagai Menteri Undang-Undang, tepat dia mengaji bidang tu. Kan? Ni pergi letak pelik-pelik, tak ada kaitan dengan jawatan ataupun jawatan yang diberi. Letak Menteri Kewangan kaki kelentong, sijil palsu. Pasal apa kau ni main-main net terus bagi kelulusan? Kan? Tabung haji dia bagi 3.05 keuntungan. Tahun lepasnya dia bagi tahun ni 3.05. Depa net jadi kerajaan tahun lepas daripada 4.5 tinggal 1.25. Dia kata tabung haji mengalami kerugian. Kau ni boleh bagi 3.05? Cek. Yang ni sijil palsu. Hak ni, yang ni clear. Bidang dia. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa ayat 58. Bila bagi ke ahli dia semua selamat. Kalau bagi ke orang sijil palsu mampu. Nah, akhir Nabi sebut hancur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Duk cerita hutang negara 1 trilion.
Tiba-tiba Perikatan Nasional naik-naik boleh buat keluar peruntukan 250 bilion. Ish. Hampa nak pilih kerajaan mana hari ni? Hari ni Anwar Ibrahim tanya, macam mana boleh buat macam tu? Oh, PM jawab sempoi, no? Dia kata, saya dah duga soalan ni pasti akan ditanya. Takkan kita nak tunggu sedangkan kita menghadapi dengan musibah. Nah, rakyat hidup dalam kesusahan. Bisnes tak berjalan. Mau tak mau, inilah tanggungjawab kerajaan. Nasib baik aku tak jadi wakil rakyat. Kau tak takbir zakat nak. Aku lawan tahun dulu tapi bukanlah kalah, belum menang. Kawan saya 7 tahun teriak dah. Cakap orang putih sedia saya. Kami sekolah orang putih. I do ingat you dah menang tau. Sonoknya you boleh masuk parlimen, mesti kau-kaunya. Tak ada rezeki saya kata. Ramai yang kata kalau Ustaz Syariul masuk syok Quran, hadis, perlembagaan persekutuan semua kat sini tuan-tuan. Bukan saya nak sombong tau, semua kat sini. Anugerah Allah kat saya. Saya duduk tengok mereka semua pakat duduk belek kelebek kan. Aku tak kelebek dah. Kita ahli parlimen pergi belajar benda tu. Boleh tak? Sebab tu satu ketika saya ceramah polis main. Polis main suruh saya berhenti. Saya lawan dengan perlembagaan persekutuan. Polis cium tangan aku balik awal. Bukan aku cium tangan dia apa? Saya tanya, Datuk tahu tak undang-undang ni yang nak suruh saya, nak halang saya daripada bercakap? Dia senyap. 10.1A di dalam perlembagaan persekutuan. Dia pula tak erti apa, aku kelentong pun dia percaya. Takkan aku nak kelentong, aku erti. Kan? Macam saya SB apa, tak pernah tengok pun muka tu ni. Aku kan kira sangat. Tu cerita dia tuan-tuan. Nah, sombong. Nah, bila kita tak bagi kepada ahlinya jadi macam ni, kucar kacir habis. Bagi 100,000 kat pasti Malaysia, bising. Hak bising tu percacai lah tuan-tuan. 100,000 pasti di Malaysia ada berapa ribu? 3,000 lebih. Guru pasti di seluruh Malaysia ada berapa ribu? Mereka dapat seorang 8 kupang 8 duit lah. Bagi sekolah Cina, sekolah missionary sampai berjuta-juta, hampa diam. Macam mula-mula lah bajet. Oh baguslah Menteri Kewangan ni, dia bagi peruntukan 50 juta pada sekolah-sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ada banyak mana? 1,000 buah yang berdaftar. Dia bagi kepada sekolah Kristian 50 juta. Mereka ada berapa? 400. Siapa makan kenyang? Abang ni. Malentip. Nah, kalau kata ada 10 biji roti, kan? Hak nak makan pun 10 orang, dapat seorang berapa? Sebiji kan? Kalau 10 biji roti ada 4 orang. Siapa makan kenyang? Hampa tak menguji matematik lah. Sampai macam tu pun tak kerti nak jawab. Tu kata pok-pok ni baru. Kan? Saya bukan saya angkuh kerana kita jadi kerajaan. Dari dulu saya cakap benda tu. Kerajaan bukan nak selamat tuan-tuan. Saya peringat kat Perikatan Nasional. Selama saya duk buat kuliah duha dengan firman Allah 2. Allah sebut dalam Quran. Kalau hampa tak tunai perintah aku ganti hampa dengan orang lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Tu ayat akan berlaku pergantian. Allah akan tukar. Kan? Walaupun kita tengok PM ni lain lah daripada PM baca doa apa semua kemas dah. Kan? Nah, tapi kita harap-harap dia istiqamah lah. Nah, buat sesuatu yang terbaik untuk Islam. Jangan menzalimi orang bukan Islam. 100,000 riuh hendak. Kadam-kadam ni apa tu? Kadam. Chief kadam. Bagi kat Kristian nampak sengak baru. Ingat Tuhan ketika senang maupun ketika susah. Tuhan ingat kita. Fadhkuruni azkurukum. Dalam hadis, ana ma'hu idza dzakarani. Aku bersama-sama kamu apabila kamu ingat kepada aku.
Kita ingat Tuhan time mana? Susah. Doa tu dia. 3 bulan tu semua doa kuat. Main-main senang tak doa dah. Punya marah masjid tak bagi main semayam jemaah. Dah bagi main tak main. Tu aku nak kata sabulak lah. Kan? Saya 13 minggu cikgu tak semayam Jumaat. Punya seronok lah. Tak kena duduk fikir nak baca khutbah cantik. Minggu ke-14 saya pergi makan rian belah baling. Depa dengar ulama besar main kan lah. Depa suruh pujuk lah ulama besar ni main baca khutbah. Terlupa dah cikgu kata Jumaat. Aku ingat ceramah politik. Pasal ketagih loh. Pulun lah hari tu. Bukan ramai pun ada 40 orang. Lawak pula tu. Dia lupa dah kata khutbah Jumaat. Dia ingat ceramah. Ya. Lepas tu itulah dapat tu baru ni minggu lepas di Kulim. Yang tu tazkirah aja. Depa tak bagi baca khutbah. Kan? Pasal tu imam ada. Tak apalah. Hak mana bagi aku pulun kan. Tapi alhamdulillah lah. Hari saya buat tazkirah tu YB ada. Exco Kajak Negeri Kedah. Saya ucap tahniah dia. Lepas tu saya abang kewajipan menunaikan amanah. Ustaz ni dia clearnya dia tak ada nak cerai-cerai nak. Cikgu ada tak itu? Awak tak pergi rakam. Aku sentai rapat cikgu kampung Keladi. Tu imam tak pergi baca khutbah. Kan? Tak apalah. Bagi aku pulun. Tak ada lorak apa. Bukan baru 3 hari, 30 tahun dah berdakwah. Baik. Orang yang bersangka buruk, pukul 9 kita berhenti. Orang yang bersangka buruk dan putus harapan dari Allah SWT boleh menjerumuskan dirinya ke kancah kekufuran. Innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Orang beriman jangan sesekali putus asa. Kadang-kadang tuan-tuan kita minta, saya pun ada, saya dah minta puluhan tahun sampai hari ni Tuhan tak makbul. Tapi bila kita dah faham sikit ayat Quran dalam surah Al-Baqarah 216 Tuhan sebut, bila tengok ayat tu sejuk balik hati. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal ianya baik bagi kamu. Mungkin kamu suka akan sesuatu padahal ianya buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bila baca ayat tu malatik sejuk hati. Kita minta juga. Tak putih asa. Tuhan tak bagi dia tahu. Kalau aku bagi hang mungkin rosak. Ya tak? Lepas tu saya pergi Mekah dah berapa kali, 6 kali. Tak pernah minta kaya. Pasal tadi bila kaya dia rasa diri dia cukup, dia sombong. Dia tak bergantung pada Allah. Ni manusia. Sebab tu Allah sebut walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi asyura ayat 27. Kalau aku kayakan para hamba-hambaku di atas muka bumi, nescaya mereka melampaui batas jadi sombong. Cukuplah macam ni. Kaya pun nak, miskin pun nak. Tengah-tengah macam Najib kata wasatiyah. A moderate Muslim, sederhana, kan? Itu cerita. Dan dalam ayat yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Kalau tuan-tuan baca ayat ni saja, hampa pakai ayat ni hampa jam. Saya ingin tegaskan, untuk mendapat keampunan Allah juga ada syarat. Walaupun dia bunyi macam ni. Syarat dia dalam surah Ali Imran ayat 89. Allah berfirman,
illa man taba wa amina. Itu ayat tu. Illa man taba wa amila salihan. Betul. Illa man taba wa amila salihan. Bukannya ayat apa Ustaz? Tengok Ustaz. Ali Imran 89. Ali Imran illa man taba wa amila salihan. Macam tak betul ayat tu. 89 Ali Imran. Illa kecuali yang bertaubat, illa man taba, betul, wa amila salihan. Illa allazina tabu. Tu yang tu ayat lain tu yang duk selaru. Illa allazina, betul no? Illa allazina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Betul tak? Tu ayat tu sebenarnya. Illa allazina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Kemudian setelah bertaubat, min ba'di dzalik, setelah dia bertaubat, dia beramal dengan amal soleh. Illa alladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu. Dia amal. Bukan lepas taubat bunduknya tu juga. Duk sengak warna apa tak buat lah. Judi dak, arak dak, semayang pun dak. Tak kena. Tu kalau baca ini yang duk tengok ini jam. Tidak ada syarat. Ali Imran 89. Taubat yang disusuli dengan amal-amal soleh. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah akan ampun insya-Allah. Nah, tapi syarat dua tadi. Nah, betapa Allah itu maha menyayangi dan mengasihi kita hingga jika kita melakukan maksiat serta engkar perintahnya, Allah tetap membuka pintu pengampunan. Malahan Allah melarang kita dari berputus asa dan kecewa dengan rahmat dan kasih sayangnya. Betapa Allah mengasihi kita. Alhamdulillah. Jadi kena faham. Nah, jangan bersangka buruk dengan Allah. Nah, Allah ikut persangkaan hamba. Ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut perasaan, aku mengikut persangkaan hamba-hambaku. Allah tidak menyalahi janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kalau dia kata dia nak ampun, ampun. Tapi ada syarat, ikut syarat dia, dia ampun. Jangan sangka buruk, ada Tuhan nak ampun ni, ada Tuhan nak ampun ni. Nah, jadi itulah sedikit tuan-tuan untuk malam ni. Cukuplah. Nanti langgar SOP pula, masjid tutup terus, hampa semua salah aku. Ini cari longnya pasal aku lagi. Hak jahat-jahat semua aku. Mangkuk tu. Nah, gelak-gelak juga. Tabung nah. 3 bulan dah ni. Hak dia bisa bagi RM1, malam ni kena bagi RM3. Wajib RM3. Boleh? Tumpang tabung masjid lah Ustaz Zul lah. Tengok tak mana duk naik dah no. Kami pemula balik dah projek. Nah, terhenti kat 3 bulan juga. Nah, insya-Allah. Dan kalau siapa yang biasa beli produk susu kambing, apa, kopi, koko, ubat gigi, api tang kereta baru saya tu. Jangan duk sanak pula, bercalak. Kan? Kereta baru orang bagi. Bukan aku baru beli. Nah, kereta tu 15 tahun dah Nazaria dulu lah. Nah, jadi insya-Allah kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr.